Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, sekali lagi kita bersama dalam rancangan dalam program Mari Mengaji bersama Menteri. Pada malam ni, pada petang dan malam ni, kita nak bincang berkenaan dengan masih lagi malam qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut malam qadar ni melalui 3 ayat. Ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadar. Ayat yang ketiga, penerangannya, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam qadar ini satu malam yang agung, yang hebat, yang dikatakan wujud pada bulan Ramadan, lebih tepat lagi pada 10 akhir Ramadan, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Hendaklah kamu cari malam qadar pada 10 akhir Ramadan. Kalimah cari pada malam qadar ni bukan makna suruh cari begitu, tapi cari dalam erti kata menambahkan nilai ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lebih banyak. Dek kerana malam qadar itu lebih. Apa yang patut kita lakukan malam qadar? Malam qadar ini yang pertama yang patut kita lakukan dalam satu kalimah yang umum. Apa dia? Qiyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangkit melaksanakan ibadat malam qadar dengan penuh keimanan dan juga penghisaban, maka diampun baginya segala dosa yang terdahulu. Tengok, kalimah qama lailatul qadar maknanya bangkit untuk ibadat. Dia zikir subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Atau sebagai afdaluz zikri, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia zikir dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh macam-macam zikir. Dia sembahyang tarawih, dia sembahyang tahajud, dia sembahyang witir, dan jangan lupa dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala inilah yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Quli Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Katakanlah, sesungguhnya ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, maka ampunlah dosaku. Maka ini juga sebahagian daripada cara yang terbaik yang sepatutnya wujud pada diri kita, iaitu sentiasa menyebut Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pengampun, suka keampunan, maka ampunlah dosaku. Kalimat-kalimat seperti ini kita sentiasa semarakkannya, kita sentiasa banyakkannya, dan kita sentiasa sebutkannya, doa-doa seperti ini. Dan saya selalu dengar Tok Imam, Tok Bilal ataupun semasa sembahyang tarawih, antara doanya, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon kepada kamu redha kamu dan juga syurga, dan aku mohon berlindung denganmu daripada kejahatan, kemurkaanmu dan juga neraka. Doa-doa seperti ini adalah baik
kita boleh lakukan. Dan kalau kita boleh berinfak fi sabilillah, kita boleh bersedekah, kita boleh buat apa yang sepatutnya kita boleh buat, sebenarnya banyak perkara yang menjadikan kebaikan yang kita akan perolehi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bila kita sebut metodologi pendidikan Islam, dia akan hubungkan antara hakikat-hakikat yang ibadat ini dengan akidah. Bila kita kata malam qadar tu, kita tahu, tapi kita mengimani dengan malam qadar tersebut, di mana kita penuh perasaan hati kita, takwa kita, rasa takut kita kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi kita sungguh-sungguh untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendorong dalam kegiatan hidup individu dan juga masyarakat. Jadi semangat ni, muntalak semangat kita ni apabila kita ada yakin apa kita buat ni, orang balas mungkin tak setimpal dengan apa yang kita korbankan. Jadi yang paling setimpal, bahkan lebih daripada setimpal, iaitu Allah semata-mata. Yang Allah kata, adatu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku, yakni Allah, ini hadis kursi, aku akan sediakan kepada hamba-hambaku yang saleh apa yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas di hati. Kita benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita benar-benar mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila ada harapan seperti itu, semangat tu lebih, yakin tu lebih. Kita bangun malam, kita ingat kalaulah ini malam qadar, lalu kita doa pada Allah, kita mohon kepada Allah, kita minta keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, seolah-olah para ulama zaman dulu yang kita tengok dia bahagikan Ramadan ni pada 3: 10 awal Ramadan, 10 pertengahan Ramadan, dan puncaknya 10 akhir Ramadan. Tapi kebanyakan kita, bukan orang lain lah, termasuk diri saya, kadang-kadang kita duduk bersungguh 10 awal Ramadan. Maka sebenarnya yang paling baik adalah 10 akhir Ramadan. Itulah yang paling kuat untuk kita berusaha bersungguh. Rasulullah SAW bersungguh dalam 10 akhir Ramadan, tidak sebagaimana yang lainnya. Dia ikat tali, kata orang, kainnya, itu kinayah daripada kesungguhan beribadah, dan juga tidak bersama dengan isteri untuk menumpukan acara ibadat pada 10 akhir Ramadan. Yang satu budaya yang baik, tapi kita tahu ni kita tak dapat buat dek kerana PKP. Tapi budaya yang baik adalah budaya 10 akhir Ramadan iktikaf di masjid. Saya pernah satu hari pergi ke Mekah, ni cerita lama. Pergi ke Mekah, duduk di Mekah untuk bulan Ramadan. Sudah semayam, saya tengok ada seorang lelaki duduk tepi saya pun cakap dengan lelaki tu, saudara daripada mana? Dia kata dia daripada Yaman. Oh, daripada Yaman. Awak datang? Saya datang untuk iktikaf semayang pada 10 akhir Ramadan. Saya tanya dia, dah kalau 10 akhir Ramadan awak iktikaf ni, macam mana keadaan awak? Mana hotel, mana ni? Dia kata kami tak ada hotel. Pakaian kami sangkut dalam loker apa semua sekali. Dulu tak ada loker sangat, dia pakai tempat pagar tu, sangkut tu, dia baju dia tu pergi semayang ibadah, tidur pun dalam masjid, mandi pun di tandas. Dia sanggup datang daripada Yaman jauh iktikaf sampai tahap tu. Itu kata hebat mereka. Kenapa? Kerana mereka tahu nilai malam Ramadan ni. Malam Ramadan ni ma ahlal layali, tak ada yang paling indah daripada malam-malam seperti ini. Malam Ramadan ini di mana dari segi kita ibadat kepada Allah, semangat, khususnya pada malam-malam akhir Ramadan ni. Kalau di Makkah, di Madinah sebagai contoh, memang seantario dunia datang
daripada Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, tak masuk lagi tu daripada negara Arab, tak masuk lagi negara Afrika, Mesir seumpamanya. Ramai datang, kadang-kadang tu sampai jutaan manusia datang semata-mata nak merasakan malam Qadar, nak merasakan puasa di kota suci Mekah dan Madinah, nak merasakan ibadat tarawih di kota suci Mekah dan Madinah. Wallahi, dalam perjalanan hidup kita ini, kita mungkin sembahyang tarawih di banyak tempat, tapi rasaan betapa syahdunya ketika kita berada di kota suci Makkahul Mukarramah, kita berada di kota Madinah Munawwarah. Justru kita ambillah peluang dengan suasana seperti ini untuk kita gunakan sebaik-baiknya. Apa yang kita nak, kita ni Allah jadi tak sama. Ada orang tu baca Quran dia tak berapa fasih, maka mungkin dia baca inna atainakal kausar, dia baca qul huwallahu ahad, dia baca qul a'udzu falaq, dia baca qul a'udzu binnas, dia boleh baca beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ada orang tu umpamanya dia tak mampu untuk buat ibadat bangun kuat sangat malam, dia sembahyang awal dan dia sembahyang tengah semata-mata boleh, ataupun akhir sebelum sahur dia sembahyang. Perkara ni luas. Boleh jadi dia ambil tasbih, pegang tasbih, zikir subhanallah subhanallah subhanallah, la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, banyak-banyak. Dan kita selawat atas Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita juga boleh buat yang lain lagi. Kita buat betul-betul, insya-Allah tuan-tuan, kalau kita boleh buat yang ni, buat yang ni, insya-Allah kita boleh infak fi sabilillah, kita boleh sedekah, kita boleh buat yang baik-baik, insya-Allah Allah kurniakan pada malam Qadar tersebut dengan pelbagai anugerah kebaikan yang kita sendiri tak sangka. Jadinya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya pinjam kata-kata Sayyid Qutb rahimahullah dalam kitabnya Fi Zilalil Quran. Katanya, menghubungkan peringatan Lailatul Qadar dengan melakukan amal ibadat pada malamnya dengan penuh iman dan ikhlas semata-mata kerana Allah merupakan sebahagian daripada metodologi pendidikan Islam yang berjaya, kuat dan teguh. Jadi keseimbangan pendidikan Islam, bila mana kita beramal dengan kuat, bertambah dengan keyakinan, buat pula dengan keikhlasan dan keimanan, semata-mata dikarenakan kerana Allah, inilah cara pendidikan dalam Islam. Dia akan rasa tenang, dia akan rasa selesa. Saya kadang-kadang kalau ada masa tengok rancangan-rancangan seperti National Geographic, seperti Discovery, ada kadang-kadang saya duk tengok manusia ni, dia sedang cari sesuatu, cari rasa ketenangan kehidupan. Tapi masalahnya ramai orang tak sempat temu ketenangan, mati dulu. Ramai orang tak cepat, susah, serabut, gini-gini, mati. Dan ramai orang mengambil jalan pintas tenang, tapi cara salah. Dia jadi mabuk, dia isak dadah, dia rasa tenang, tapi akhirnya dia ketagih dan dijadikan hamba pada dadah. Ramai yang merasa ketenangan, merasakan dengan cara berlibur yang melampau, tapi akhirnya tak ke mana-mana. Ramai juga kita tengok orang nak cari ketenangan, dia mengembara, tapi tak selesai juga. Ada orang tu dia pergi satu tempat, dia rasa tenang, tapi setakat tu. Kenapa? Kerana ketenangan itu hanya dihubung dengan alami, alam. Kerana dihubungkan dengan keseronokan, kerana dihubungkan dengan perkara yang dia minat dalam hidup. Tapi dia terlupa dia untuk menghubungkan diri dia dengan Tuhan alam, Rabbil Alamin. Yang itu baru dapat ketenangan. Nabi pergi ke Gua Hira,
Nabi fikir, Nabi beribadat, Nabi mencari sesuatu. Kenapa? Di situ menunjukkan kepada kita bukan masalah alam, bukan masalah itu saja, tapi kena ada ni. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka pergi tempat, mereka duduk, mereka bina, mereka rasa tenang, itu bersifat sejuzuk. Dalam hidup ni, kalau kita nak tenang betul-betul, maka kita hubung dengan Tuhan. Kita yakin pada Allah. Kita tahu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tahu Allah Maha berkuasa. Kita tahu Allah Maha besar. Kita tahu kita perlu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam lagi. Jadi, bila kita faham konsep seperti itu, barulah datang rasa tenang dalam hidup kita. Barulah kita rasa puas hati. Jadi, nak tenang bukan cari macam-macam ni. Mungkin kita akan dapat sejuzuk, tapi akhirnya kita rasa Allah tak ada apa. Sebab itu antara yang kita paling seronok ialah kita ingat kisah masa kita kecil, masa kita main di bendang padi, masa kita main di parit tali air, masa kita mandi sungai masa kecil. Kita rasa seronok. Cuma kalau kita pergi sekarang, kita sendiri pun tak boleh dah, sebab suasana sudah berubah, keadaan sudah berubah, jiwa kita sudah berubah, usia kita sudah berubah, keadaan kita juga sudah berubah, kehidupan kita sudah berubah. Jadi seolah-olah ketenangan itu singgah ketika itu sahaja. Dalam episod umur kita 80 tahun, 70 tahun tu, masa umur budak-budak tu je kita seronok. Masa kita tua kita tak seronok. Dulu kita selalu duk kata, oh masa ni lagi seronok, masa ni seronok. Tapi akhirnya beban, akhirnya tak selesai dengan bebanan. Kita tak tahu macam mana. Kita macam putus asa, kita macam fed up. Kita tak tahu dah, ya Allah macam mana ni nak jadi ketenangan dalam keadaan jiwa kita, nak rasa kepuasan hati. Yang ini seolah-olah hampir hilang dalam komus kehidupan kita. Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak tarikkan perhatian kita semua. Nak cari tenang yang sebaik-baiknya, banyakkan zikrullah. Bukan sekadar sebut, hayati, bukan sadar hayati, imani, bukan sadar imani. Jelmakan rasaan itu dalam jiwaan kita dengan penuh keimanan. Bila kita kata subhanallah, subhanallah, kita gambarkan maha suci Allah yang maha agung, yang tak buat sesuatu penuh dengan kekurangan, yang ia selamat daripada sebarang kelemahan, yang dia buat dengan sifat kesempurnaan. Orang tak boleh nak kritik. Tengok matahari, ada kita fikir nak tukar matahari, nak tukar bulan, lama dah kena buat satu bajet baru supaya kita boleh beki matahari macam lampu rumah kita. Tak ada. Itu Allah buat. Bila Allah buat, kita terima seadanya. Baru kita rasa itulah gahnya, itulah hebatnya kebesaran Allah. Oleh kerana itu tuan-tuan, ambillah malam-malam yang berbaki. Malam ni malam yang ke-25. Kita gunakan malam-malam seperti ini, ataupun malam 24. Kita guna betul-betul malam-malam seperti ini untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa. Ambillah, sungguhkan diri kita ibadat kepada Allah, sedekah fi sabilillah, niat dan tekad semata-mata kerana Allah. InsyaAllah Allah bagi kebaikan dalam hidup kita. Dan akhir kalam, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah untuk Allah beri kebaikan dalam hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud, narju rahmataka wa nakhsha azabak, inna azabakal jidda bil kuffari mulhiq. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء ووباء وضيق وهم وفتنة وغم. اللهم إنا نعوذ بك من شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نسألك يا الله أن تيسر أمورنا. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين المظلومين المضطهدين في كل مكان وأخرجهم من ظلمات السجون ونفذ عنهم كروبهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك يا الله يا الله يا الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.